Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi alladhi ja'ala 'Eidal Fitri dhiyafatan wa farhah wa nasara lana min qahril a'da'il kafirin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Al-Baqarah ayat 185. Terjemahannya, dan supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah petunjuknya, dan supaya kamu tahu bersyukur. Para pendengar yang dikasihi, alhamdulillah kita sekali lagi merafa' kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat menyambut Idul Fitri. Kita dapat kumandangkan takbir, kita kumandangkan tahmid, tahlil, walaupun kita masih dalam ujian musibah COVID-19 yang belum lagi berakhir. Hati kita sungguh terharu antara rasa sedih dan gembira. Rasa sedih menyelubungi perasaan kita kerana terpaksa berpisah lagi dengan Ramadan Al-Mubarak yang penuh keberkatan itu. Rasa sedih kerana kita masih lagi berdepan dengan musibah COVID-19 yang telah meninggalkan kesan kepada kehidupan kita dalam pelbagai sektor. Sektor ekonomi, sektor sosial, pelajaran, pendidikan anak-anak kita. Malah yang sangat terasanya ialah aktiviti keagamaan terpaksa digantung beberapa ketika. Kita sedih bila mengenangkan kepada orang yang kita sayangi dari kalangan keluarga kita, ibu bapa kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sudah tiada lagi di dunia ini. Kembali ke rahmatullah sama ada disebabkan COVID-19 atau disebabkan sebab-sebab yang lain. Kita memang teringat jiran-jiran kita, kawan-kawan karib kita, ahli-ahli jemaah di masjid yang sembahyang bersama kita pada beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang mereka sudah kembali ke rahmatullah. Kalaupun masih ada, belum mati, tetapi kini ada rakan-rakan kita yang sudah terkulai lemah, tidak berdaya kerana diserang pelbagai penyakit. Marilah kita kesempatan ini memohon doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar memberi ketabahan, kesabaran dalam mengharungi apa sahaja musibah. Kita menghadapi cubaan, ujian
derita, kesusahan. Kepada mereka yang telah kembali ke rahmatullah mendahului kita, kita doakan semoga Allah mencucuri rahmat dan menempatkan mereka di tempat yang baik bersama-sama orang yang saleh. Para pendengar yang dikasihi, hati kita gembira meskipun telah berpisah dengan Ramadan Al-Mubarak, tetapi kita gembira kerana kembali menjadi insan fitrah, insan fitri, insan suci, insan bersih daripada segala dosa dan noda. Kita bergembira di hari raya begini kerana kita sudah dapat merapatkan kembali silaturahim yang beberapa tahun ini kita tidak dapat bertemu wajah secara fizikal. Kita gembira kerana kita dapat memohon maaf dan kita bersedia memberi maaf. Amalan sebegini mencerminkan kita mempunyai akhlak karimah, akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang yang menahan kemarahannya dan orang yang sedia memaafkan kesalahan orang lain terhadapnya. Kita berpuasa sebulan. Kita bergembira kerana berjaya menjadi orang yang bertakwa, menjadi golongan muttaqin, orang yang sudah mempunyai pengawasan diri, yang mampu mengatur diri dengan kekuatan iman, keterikatan diri dengan ajaran agama, mempunyai disiplin yang tinggi, taat kepada suruhan dan perintah Allah, pada masa yang sama patuh taat kepada larangan Allah. Kita laksanakan puasa kerana itu adalah perintah Allah. Kita dapat menahan diri daripada melakukan apa juga bentuk larangan Allah dalam masa kita berpuasa. Alhamdulillah, kita sekarang berada di luar Ramadan. Tetapi perlu kita sedar bahawa di luar Ramadan bukan berarti kita sudah memiliki kebebasan sebebas-bebasnya. Tetapi kita bebas dalam lingkungan yang bertanggungjawab. Bukan kebebasan yang tidak bertanggungjawab. Bukan kebebasan tanpa batas. Kebebasan tanpa batas boleh mengundang kepada kekacauan, boleh membawa kepada huru-hara. Kebebasan sebenar memerlukan batas dan memerlukan larangan. Itulah kebebasan sebenar. Kita berpuasa itu sebenarnya kita bebas, iaitu kita patuh kepada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang mengikuti siaran ini, pada kesempatan kita menyambut Idul Fitri ini, marilah kita audit diri kita. Marilah kita bermuhasabah melihat kedudukan umat Islam. Dalam Al-Quran mengistilahkan kita ini dengan pelbagai-bagai gelaran yang indah-indah. Kita digelar umat wasatiyah. Kita digelar khairu ummah, umat terbaik. Kita disebut sebagai ummah wahidah,
umat yang bersatu padu. 3 gelaran ini semuanya indah-indah belaka, boleh disimpulkan bahawa umat Islam adalah umat yang unggul. Keunggulannya itu kerana kesederhanaan. Keunggulannya itu kerana hidup dalam bersatu padu. Ummah wahidah. Dan ummah wahidah ini merupakan masalah sangat penting kepada bangsa, negara dan agama sendiri. Perpaduan umat adalah satu agenda pokok dalam agama. Agenda besar dalam ajaran agama. Berpegang teguh dengan ajaran agama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali Allah, dengan ajaran agama Allah, jangan berpecah belah. Allah mentakdirkan kita umat Islam menjadi umat wasatiyah, umat pilihan, umat adil. Kita dipilih juga dengan gelaran khairul ummah, sebaik-baik ummah. Jadi, kalau kita pelajari sejarah dan kita bersikap jujur, kita pasti kagum dengan harga diri umat Islam. Umat Islam ditampilkan sebagai umat yang kuat, umat yang berwibawa. Dunia Islam menunjukkan dinamik hidup yang sehat dengan kekuatan ekonomi, pertumbuhan ilmu pengetahuan yang tinggi, yang membawa perubahan dan kemajuan masyarakat dunia. Di tengah-tengah keriangan, kita menghitung gelaran umat Islam, kehebatan Islam, kewibawaan Islam. Sebenarnya kita dikecewakan oleh gejala-gejala yang menampakkan kelembapan umat Islam menangani masalah-masalah yang dihadapi. Umat Islam pada masa ini terpaksa berhadapan dengan pelbagai persoalan berupa keterbelakangan sosial, kelemahan ekonomi, kelemahan cara berfikir, ketinggalan capaian ilmu dan teknologi. Kedudukan keterbelakangan umat Islam ini semakin diperburukkan oleh adanya perpecahan dalam tubuh umat Islam. Umat Islam sedia dilaga-lagakan, diadu domba oleh mereka yang tidak senang melihat kemajuan umat Islam. Mereka merasa begitu gembira, mereka merasa begitu senang hati melihat umat Islam terus berpecah belah. Terus-menerus mereka mengatur strategi untuk memporak-perandakan kedudukan umat Islam. Namun demikian, kita sebagai umat Islam ni, betapapun mereka, betapapun musuh-musuh Islam berusaha menghancurkan perpaduan harga diri umat Islam, penentu utama bagi tampil, bagi pulih kedudukan harga diri umat Islam sangat bergantung kepada diri umat Islam itu sendiri. Berbagai bentuk kekuatan, kemuliaan seperti kemenangan, kemajuan, perpaduan dan sebagainya terletak pada jati diri umat Islam itu sendiri. Iltizam umat Islam sendiri, komitmen yang tinggi, yang teguh umat Islam terhadap ajaran agama. Inilah sebenarnya daya kekuatan umat Islam untuk mencapai kedudukan, memulihkan martabat yang supaya menjadi tinggi seperti yang dijanjikan oleh Al-Quran, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu. Bagi Rasulnya
serta bagi orang-orang yang beriman, tetapi orang munafik itu tidak mengetahui. Sekian, selamat menyambut Idul Fitri. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya dan sebenarnya orang beriman itu semuanya bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang berpecah belah, yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zamrati ibadihi salihin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.